Kak Nini di sini. Anda di mana? Of course, anda kena berada di rumah macam Kak Nini juga. Okey, video kali ini, minggu ini, hari tu ini ada buat IG live bersama dengan Datuk Syafina Selamat dan kita bercerita banyak tentang vokal dan anda semua banyak sangat bertanyakan soalan dan mungkin anda tak sempat nak tengok ataupun anda tak sempat nak save video. Jadi tak apa, Kak Nini akan membantu anda bersama dengan tim Mono untuk kita recall balik apa yang Kak Nini dan Datuk Syafina bincangkan. So, jom kita tengok. Hello. Liz, Hi, can you hear my voice? I can. Okay, Alhamdulillah, okay. So, ramai yang ini banyak gila dapat soalan macam mana lelaki nak produce falsetto dengan nak produce falsetto yang bagus. Ha. Okay. Hmm. Hari tu pun I ada explain pasal falsetto. Falsetto ni is a term yang banyak kali disalahertikan. Okay? Yeah. Sebab kita ada two worlds of two singing worlds lah, easy to say. Satu the pedagogy world, Yeah. and satu lagi is the science world. Okay, yang kita panggil vocology. Satu lagi kita panggil vocal pedagogy, satu lagi kita panggil vocology. Okay, so bila kita cakap pasal pedagogy, ya, pembelajaran nyanyian, usually ini adalah macam ni kita kata pembelajaran vokal yang dari dulu-dulu, ya, dari zaman dulu-dulu lagi. Vocology is something new lah kiranya, walaupun not that new macam bukanlah semalam, tapi maknanya kira new compared to pedagogy world, ya. So kalau pedagogy world, falsetto itu kita specialkan untuk sorry saya slow. Dengar tak? Apa tu? Dengar. Okay. Vocal pedagogy akan kata falsetto itu dihaskan untuk lelaki-laki. Untuk orang lelaki. Iaitu bila orang lelaki tu menyanyi macam suara perempuan. Ni nak kena ada si Syamil, kan? Kita kena ada lelaki baru boleh kan? jadi contoh. Okay. So senang sikit. So itu dalam the pedagogy world. Okay, we say that falsetto untuk lelaki. Tapi kalau dalam vocology, dalam vocal science, falsetto tu digunakan untuk melambangkan kualiti suara. Ada juga yang kata falsetto itu adalah satu register. Okay, so sebab itulah kita ada macam different world. Some people kata apalah kata falsetto ni, perempuan ada falsetto. Yang orang ni pula cakap apalah falsetto untuk lelaki saja. So this is where it becomes confusing because of these two different worlds. Yeah. So falsetto kalau dalam vocology is bunyi yang terhasil yang bunyinya tu macam berangin, huti, tinggi dan berangin. Rendah pun boleh, tapi berangin macam itu ialah ya, but if we use itu kita punya head voice, kan? Yes. Tapi kalau kita falsetto dia banyak angin. That is the falsetto quality. That is in vocology world. Okay, tapi kalau dalam pedagogy world, falsetto itu dihaskan untuk lelaki. Iaitu bila bunyi lelaki tu bunyi dia macam orang perempuan. Vocology, okay. Quality. So, lelaki yang bunyi macam perempuan, bukan lelaki bunyi perempuan, yang bila dia naik tinggi, suara dia macam perempuan. Okay? Jap, budak ni cakap, ya Tok Nas sakit tekak lah bila buat banyak kali. Ni mesti kita punya challenge tu. Jangan buat banyak kali, dek. Buatlah sekali je. Lepas tu rest, lepas tu buat lagi. Okay? Jangan buat selalu. Jangan pause. Dan relax. Dan kalau awak lelaki, I'm assuming you lelaki sebab nama you Daus. Okay? So, you boleh falsetto. Inilah falsetto untuk lelaki. So, actually challenge yang saya suruh buat tu, untuk lelaki lebih senang sebab dia orang boleh move into their falsetto.
right? Untuk perempuan, Yeah. it's very high because it's either you go very high or you go very low, right? So you sama ada you sampai atas atau you tak sampai bawah, macam mana, tak sampai atas, sampai bawah, atau tak sampai sampai atas tapi tak sampai bawah. So that's the difficulty of the challenge. Okay, I memang suka cakap pusing-pusing. Sambung balik pasal tu. Okay. So in the falsetto, kalau macam mana nak dapat, so like I said, untuk lelaki, okay, if we are talking about falsetto untuk lelaki, kita nak bunyi yang halus, tinggi. Okay, macam suara perempuan. Okay, katalah kalau you dengar suara saya yang ini, rendah kan? Tapi dia akan bunyi saya dia itu bunyi lelaki. Itu lagi satu yang jadi very confusing untuk dia orang. So bila saya dia akan nyanyi kat situ, right? So bila saya nyanyi dia akan nyanyi one octave higher, right? So itulah di mana dia orang akan jadi falsetto. So one way to practice it is to sing it light and easy, and just semalam saya ada kasih exercise meow 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 tu. Very simple, right? So you just go 5 note, so fa mi re do, 5 4 3 2 1. So you go. You can sing oo, you can sing e, you can sing whatever. So you can go ooh. Or you can go meow sebab dia dekat sini kan, you want that sensation. Meow 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 meow. So you go up meow 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 meow. Right. Meow 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 meow. Meow 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 meow, and then we go up meow 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 meow. 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 Meow 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 meow, and they go up already. Meow 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 meow. So that's already a C6 already for girls, and for men it will be about C5, right? So that's one way to do it. Lagi satu ialah to use three notes. So you boleh pakai, so do re mi re do. Yeah, you sing on E. So you go E. So you imagine suara you macam ni. Nit gitu. So kan? So so you can go up, for example. Tapi soft. So you imagine naik atas macam you tarik macam tu. So make it easy. Macam tu. So it's very, very easy to go up. So to go up, the whole idea is to imagine it's easy. Macam you panggil orang kat ujung sana. Hai! So it's you're already on your top note, right? So it should be very easy. Yeah. Ya, selalu masalah. Okay. Panjang ya? Kan? So but the thing is, ni orang selalu fikir nak nyanyi mesti susah. Baru best. Orang punya pemikiran ialah kalau susah baru best, baru nampak macam that is something difficult. But actually it should be the other way around. It should be easy. You know, the mechanism should be very relaxed. Tetapi bila you nak express yourself, you bolehlah put drama on your face. I can go, kan, buatlah benda tu nampak susah. Right. So it's just lakonan untuk ekspreskan perkataan itu. Apa yang you tengah kata. Katalah you kata derita. Of course you have to go derita. Tapi sebenarnya you boleh cakap derita. Betul kan? Boleh muka kita sama je. Derita. Tapi because we want that drama, we want the emotion, so we go derita. Right? But like this. So you should be relaxed. Kalau you nak tunjuk macam susah, you buatlah. It's just an expression, right? So it should be easy. Yeah. Yeah.
Okay, sama juga dia akan berbalik kepada healthy singing jugalah. Sebab ramai yang dah mula terbuka mindanya bila mendengar banyak penyanyi, terutamanya macam kalau Annie bila menyanyi, Annie banyak menggunakan head voice Annie. Tetapi head voice Annie apa yang ini produce soundnya lebih kepada orang dengar macam kita tengah belting, sedangkan it's a head voice dan bila muka beria-ria tu nampaklah dia macam kadang-kadang susah. Contoh yang ini boleh bagi bila masa lagu Kau Bersuara, bila Annie nyanyi sebenarnya Annie hanya menggunakan head voice. So Miss, adakah ramai orang cakap adakah apa yang Annie gunakan itu adalah cheating? Okay. Itulah sebab orang tak faham. They say, itu suara palsu. Okay. So, right. Every time you say suara palsu, you have to define apa maksud you suara palsu. Sebab mekanisme yang berfungsi adalah mekanisme yang sama dengan suara betul. Since you kata suara palsu kan? Right? So, apa yang palsunya? Right? Macam saya cakap tadi lah, kita kena faham bila kita naik atas, dia punya register dah berbeza. So kita tak boleh paksa dia berada di register yang sebelumnya. You know? So macam saya cakap tadi lah, pintu tu kecil tapi kita nak paksa-paksa nak keluar juga. Tak boleh lah. So kita memaksa vocal folds kita bekerja keras. Sebab tu kita punya range hanya boleh sampai satu tahap saja. The thing about belting is, another word for belting actually is screaming. So it's as simple Dengar as tu that. kawan-kawan. Yeah. So another word for belting is screaming. So when you scream, you boleh sampai satu tahap pitch saja. After that, your voice is definitely gonna break. You know? So katalah kita kata, dia boleh nyanyi, dia boleh belt. Right, dia boleh belt sampai that note. But after that, dia tak boleh pergi lagi. Dia punya kualiti suara dia akan berubah. Dia akan, for example, I'm not gonna belt, but katalah I buat after that it's gonna go you see? It's gonna move into a different quality. So kita tak nak kualiti yang berbeza. Seboleh-bolehnya kita nak kualiti yang sama. Daripada not rendah, kita nak kita tak nak sampai langsung, right? Because you're screaming. So there's no way for you to reach this note if you are screaming. You need to use your head voice. That's just it, you know. Tetapi right, so you need to be smart enough to sing in a specific way. Yang tadi macam Annie cakap sebenarnya you use head voice tapi bunyi macam belting. So it sounds like you are belting because the head voice is so strong that it sounds like there's no change in the quality. You know? So that's why it sounds like belting. Sebenarnya tak pun, you're not belting. It sounds like, you know, so you need to be a smart singer because you want to keep your voice forever. Okay, macam mana pula kita nak produce strong head voice? Ini soalan ni daripada penyanyi juga ni. Macam mana nak jadikan head voice tu kuat, lepas tu kita boleh dengar macam dia belting. Okay, number one, we have to remember that it doesn't happen in one day. Okay? Ni pun tahu, ni belajar bertahun-tahun. Yeah? I mean, that's you. Even me, I'm still working. I'm still working on all my notes, you know, and I've been singing for the longest time. I think that's a trait for everybody. Everybody should be doing that. Everybody should not be complacent, should not be relaxed. I can sing so well. No, you must always be better than what you did before, kan? So, everybody must learn. So, number one, it's not going to happen in one night. Number two, you have to understand that ini ni, apa benda yang ada kat dalam ni, it's like, betul, it's a tissue. Ya, dua tisu yang nipis dan pendek itu, yang kecil itu, dia masih berfungsi sebagai muscle. Okay? So, it needs to be trained. It needs to be developed.
Okay, so you need to develop that muscle so that dia boleh melakukan apa yang you nak tu. So it needs to be trained in a specific way. Unfortunately for us to just say, oh, you kena buat exercise ni, you kena buat exercise ni. I can give you so many kinds of exercises. But if you don't know apa bunyi yang dikehendaki, you might not get the right sound. You might not get the right effect. You know, so kita kena in a way we still have to berguru jugalah, which is the best way lah. Yeah, definitely. Because it is all about sound. Dia sesuatu yang sangat subjektif yang you cannot see. You know, like if painting tu I boleh lukis kau you kena lukis macam ni, tapi ini bunyi yang you tak nampak. Lepas tu masa tu kat dalam ni you tak nampak benda yang dia tengah buat tu. So it's very difficult for you to understand how to do it if you don't go and see a teacher. So the best is, of course, to see a teacher. Another thing is you need to work on your breath support, okay? Because it's very easy for me to just say, oh, work on your breath support, work on your this, work on your that. But we have to remember that all these are connected. So we cannot just say, oh, it's breath support, or it's placement, or it's resonance. You know, because everything is connected. So that's why if I say breath support, that is just one of the thing that you need to work on when you want to have good head voice. So you need to another thing, dah berapa number dah ni? You also need to be on top of everything. You need to be relaxed. Yeah. So you have to remember that when you want to sing high notes, you have to have a very relaxed body. You have to imagine dalam otak kita ni, kita kena imagine macam macam kita cakap dengan baby. Alah comelnya. So it's a very small voice. But if I go, alah comelnya, I'm already up. Alah comelnya. It's already up. It's not breathy. Alah comelnya. Tak breathy pun. I don't go, alah comelnya. Tak. Yes. Simple, right? So you say, but that's not strong. Correct. It's not strong because it's not strong yet. Berapa lama kita boleh jadi pandai menyanyi? It really depends on you, one thing. It also depends on your teacher. Get a good teacher to that question. Usually lah orang tanya, 3 bulan cukup tak nak pandai? 3 bulan 3 bulan tiap-tiap hari, pagi, petang, maybe 3 sessions. Alright, ini soalan daripada seorang penyanyi juga. Dia cakap kan, macam mana dia nak hold long notes tapi note panjang dia tu tidak shaking, tidak bergetar ke. Maksudnya macam mana dia nak sustain dengan lebih baik lah. Okay, so that one goes back to your breath support kan. Alamak, budak ni cakap asyik speaking je, cakap Melayu. Saya cuba dek, saya cakap Melayu. Tapi kadang-kadang otak saya berfikir macam tu. Jadi yang keluar kadang-kadang susah nak translate. So I try, okay? Saya cuba, okay? Apa tadi soalan dia? Soalan macam mana nak sustain long notes? Macam mana nak, okay, nak sustain sustain tu maknanya sustain tu maknanya hold. Pandai kan cakap Melayu? Sustain. Mana nak cakap See? Sustain bukan tu I macam seorang yang tak boleh cakap. Ernie pun tak tahu. Sustain macam mana kita nak bahasa kasar macam nak maintain je note tu. Bagi dia Maintain clear je, tak ada kan tak boleh lah nak cakap. Maintain mungkin dia faham lah kot. Macam nak maintain long notes tu, note-note panjang supaya tak dengar bergetar-getar, macam menggigil-gigil ke, shaking, macam tu. Okay. So, bila kita nak menyanyi, okay, bila kita tarik nafas, nombor 1, kita jangan bazirkan nafas. Okay, so bila kita tarik nafas, kan kita tarik nafas again, janganlah tarik nafas macam ni Okay,
Never, okay? Relax. Nafas macam kita sehari-hari nafas. I have to say this a lot of times because ramai sangat orang dan bila nafas tu macam kebau bunyi dia. Dengar kuat sangat. Ya, so relax macam hari-hari. So when we are talking, you tak dengar pun saya bernafas kan bila saya bercakap. So kita nak nafas biar senyap. Lepas tu sesenyap yang boleh. Bukanlah tak boleh bunyi langsung, boleh. Tapi janganlah sampai macam bunyi kebau. Pandai ke? Sebenarnya saya tak pernah dengar bunyi kebau bernafas. Tak, saya boleh cakap. Okay. So you take deep breath. Ya, tarik nafas dalam. Tapi lepas tu, you jangan bazir. Maknanya bila you nak keluar, ku bersuara. Habis. Dah habis dah suara. Terus habis. Ya, dah habis. Nafas you dah habis. So you try and, katalah kita nak hold this note lah. For example, kita jangan nyanyi. Memang akan habis. Okay? So awal tu kita dah membazirkan udara. Ya, itu dah berapa harkat dah kita rugi. Ya. So kita tarik nafas. Betul. Ya. So you can hear saya punya onset. Onset tu maknanya permulaan. Okay. Like just now, in vocology it's called onset. In pedagogy it's called attack. Ya. Bendanya sama. Permulaan note. So you go. Tu. Itu ialah pembaziran udara. So you go. So there's no extra air. Tak ada pembaziran udara kan? So you go. Itu bila kita nak start. Okay. Bila kita nak pegang note tu supaya dia tidak goyang, itu kita bercerita pasal breath support lah kawalan pernafasan kita. So bila kita tarik nafas, kita nak tarik nafas di bahagian yang kita panggil diaphragmatic breathing. Ya, di bahagian, nampak tak? Tak nampak, sorry. Okay. Tak nampak. Di bahagian, di bahagian otot-otot abdomen kita tu, kita nak dia mengembang sikit. Okay? Otot-otot abdomen tu biar dia mengembang sedikit. Ya, bukan mengembang sikit, mengembang. Okay. Lepas tu kita nak you imagine, you tolak bahagian otot-otot tu, otot pinggang, otot abdomen kita tu, you tolak dengan tangan you, tapi otot tu tolak tangan tu. Jangan kasih dia masuk ke dalam. Ya? So kita imagine begitu. So kita tarik nafas, hold position tu dan kita you hold position tu jangan kasih dia masuk ke dalam, kasih dia pegang dia sampai dia keluar, then you let go. Yeah, so one way is to hold that support, ya. Itu yang kita panggil breath support. Itulah maksud breath support. Bila kita nak pastikan kita punya diaphragm tu tidak naik dengan cepat. So bila nak pastikan diaphragm tu tak naik dengan cepat, sebab kita tak dapat tengok diaphragm tu, kita tak boleh pegang diaphragm tu. So kita kena gunakan otot abdomen kita. Ya, yang itu yang kita boleh rasa, itu yang kita boleh pegang. So itu yang kita gunakan untuk gauge dia kan. So you use that muscle. So you go hold that and make sure, imagine you tolaklah dengan satu jari, kedua jari, tapi you punya muscle tu tolak balik jari tu keluar. Okay? So itu akan bantu note you tu akan jadi lebih steady. That's one way to do it. Okay? Yeah. So there are many ways. Okay. Itu salah satu cara yang paling mudah sebab you boleh rasa. So itulah kan? Importantnya itulah importantnya permulaan note tu bila menyanyi daripada awal masa kita start lagu pun permulaan note itu yang paling penting. Itu akan menentukan perjalanan lagu tu. Betul tak, Datuk? Betul. Dia akan menentukan frasa tersebut. For example, you go, katalah kalau you nyanyi ku bersuara tadi. Kalau you go ku bersuara, tu you dah
rugi nafas dan dia punya tone pun ku bersuara. You dengar ada banyak angin. Yeah. Right? But if you go Yeah. ku bersuara, you don't hear ku bersuara. Yeah. But you go ku bersuara, dah angin. So it's important that the onset, the attack, onset atau attack, same note. Permulaan note itu, permulaan nada itu kita minimize penggunaan udara. Minimalkan penggunaan udara. Okay, ini satu benda yang Annie ingat sampai hari ni lah bila Datuk cakap kan dulu. Bila first time Annie belajar, Annie masih tak dapat nak adapt lagi apa itu teknik nyanyian. Dan Datuk cakap setiap penyanyi tekniknya harus sama tapi style itu yang berbeza. Betul. Macam mana tu? Betul tak? Betul. Maksudnya teknik dengan style, sebab orang selalu salah faham. Dia orang akan kata itu bukan style ke? Itu bukan style. Tak. Dan dia orang tak faham apa itu kalau bila nak nyanyi klasikal bunyi dia macam tu. Kalau nak nyanyi pop bunyi dia macam ni. Kalau nak nyanyi tradisional bunyi dia macam ni. So tapi yang penyanyinya seorang. Suaranya satu. Tapi kenapa bunyinya lain-lain? Right? It's like me talking to you. Why do I sound like this now? And then suddenly I sound like this. And then suddenly I sound like this pula. And then, why do I sound different when I'm talking to you? Sedangkan it's the same me, So logiknya ialah you should have the same technique. Tapi dia punya genre, dia punya style yang berbeza. Maksudnya saya punya suara masih macam ni, tapi bila saya nak gosip, saya cakap bisik-bisik sikit, kan? Supaya orang semua tak dengar. Tapi bila saya marah, suara saya jadi kuat dan strong dan dan sedikit ada tekanan sikit. Itu style. Kita boleh umpamakan dia macam tu. Ya, itu style. Different style, but it's the same voice. You hear the same sound singing, not different. It is one person. Okay. Datuk okay tak? Saya tambah lagi satu soalan, dua soalan. Boleh? Okay guys. Wait. Macam mana nak elak kalau tak nak nyanyi pitchy? Okay. So masalah menyanyi sumbang lah Okay. Orang perkataan mudah dalam bahasa Melayu ialah sumbang. Dalam bahasa muzik kita perlu lebih spesifik. Kita akan cakap, you menyanyi sharp. Maknanya you menyanyi lebih daripada not yang sepatutnya. Atau you nyanyi flat. You nyanyi kurang daripada not yang sepatutnya. Ya? Okay, so itu adalah yang lebih apa orang panggil spesifik lah, yang lebih muzik lah. Salah satu sebab sebenarnya bukanlah sebab dia tidak mendengar. Okay, satunya ialah sebab dia tak boleh dengar lah Okay. Macam ada orang yang tak begitu teliti pendengarannya atau tidak begitu awas, ataupun mungkin dia baru belajar nyanyi ke, dia tak dapat kenal pitch yang dia sepatutnya nyanyi. Itu adalah salah satu sebab lah. Tapi kalau kita nak pergi kepada yang lebih mendalam, katalah orang tu memang boleh nyanyi, dah boleh dengar. Salah satu sebab sebenarnya adalah lebih kepada teknikal. Teknik dia yang menyebabkan dia flat atau dia sharp sebenarnya. Bukanlah hanya sebab dia tak boleh dengar. Sebab kadang-kadang a lot of times it is because of the technique problem. Teknik. Yeah. So that one, misalnya maybe the vocal folds, dia punya pita suara tu terlalu ketat menyebabkan dia tak boleh sampai note tu. Ya, bila dia ketat, jadi dia nak naik ke atas tu, ya, macam kita cakap tadi kan, nak cerita pasal head voice lah, belting lah. So bila dia belt, dia dah tutup macam ni. Jadi dia dah tak boleh nak naik atas dia. So dia dah tak sampai. Ataupun maybe head voice, maybe it's not close enough ke, so it's breathy ke, dia tak support ke, dia tak sampai. So there are a lot of things. So yang boleh menyebabkannya. Tapi dia berbawa balik kepada
Masalahnya ialah teknik. Teknik. Salah satu. Ya. Okay. Ni yang tadi Abang Zamil tu dia repeat question tadi banyak kali. Dia cakap pasal kalau kita nak nyanyi dekat aircon ke tempat-tempat sejuk, betul ke kita kena letak air dekat tepi supaya boleh absorb the udara aircon tu supaya tekak kita tak kering? Saya selalu buat kalau nak tidur je. Yeah. I have my humidifier now. Yeah. It's good to have humidifier sebab you wonder, sebab aircon ni memang mengeringkan, betul. Untuk pengetahuan anda lah, kalau opera singer if they come over, kita kat Malaysia ni kita dah biasa kan kalau duduk dalam bangunan mesti aircon, betul kan? Kalau tak ada aircon mesti macam panas. But for your information, when opera singers, when they come to sing in Malaysia, dia akan suruh tutup aircon. You berpanas, you sebagai penonton you berpanas, itu you punya pasal. Dia nak pastikan dia boleh nyanyi dengan mudah. Dia tak nak suara dia tekak, dia kering. So they will ask the aircon or air conditioning to be switched off. Ya, faham. Okay. Kita boleh continue lagi ke? Miss okay? Miss masih okay? Okay. Miss masih okay? Masih okay? I'm okay. Yeah. Alright. Ada orang suruh komen tau. Ada orang suruh Miss komen ataupun bagi reaction tentang penyanyi nama dia Dimash. Dimash kan? Dimash kan? Dimash ke Dimash? Yeah. Apa pendapat Miss tentang nyanyian dia? Ya, apa saya fikirkan? Because I think semua orang is in awe with his range. Betul? Yeah, true. Kita sangat impressed dengan dia punya range. Yeah, definitely his range is really big because he uses I don't know, he could be a baritone, sebab he goes really low. But he is smart in utilizing his head voice, his falsetto, his whistle. So he stretches dia punya range. So that's why dia punya range boleh begitu besar sekali. So I'm not surprised why people are taken by him because of his range. Definitely, it's amazing what some people can really do. You know, it's like it's not easy how you control those muscles. Yeah, definitely. Yeah. Not easy. True. He's a good singer lah kan, of course, obviously. Yeah. But secara not just because of his range that he's a good singer. He can sing well, definitely. Yeah. True. Sebab ini pun suka sangat tengok video-video dia. Kita akan tengah-tengah sebab dia lelaki kan. And then apa yang dia buat tu kadang-kadang kita tak mengejutkan lah. Macam bila kita tengok macam wow, dia boleh buat lagi pergi tinggi. Sebab lelaki jarang lah kita tengok ada cara nyanyian yang sebegitu. So Dimash ni one of a kind lah, boleh dikatakan. Tapi itu boleh kenapa Mi cakap dia baritone bukan counter tenor? So ini kadang-kadang ada kekeliruan sikit dekat situ. Right. It's not that I'm saying he's a baritone because when you hear he goes very low. I don't know. I tengok, I taklah tengok semua dia punya video kan. Sebab tak adalah pula I nak duk menganalyze dia punya suara dia range dia apa ke. I'm just saya menyebut secara sekali lalu kerana saya dengar dia punya range dia, because actually it's not right for me to just say that he's a baritone. I am saying that he has that quality, that baritone quality. When he goes low, you know, because of course he uses his head voice and his falsetto, and he sings on that range too. So like a countertenor. So would I call him a countertenor? Would I call him a baritone? I don't know. I don't.
Yeah. Seriously, he's a pop singer. I don't need to label him what he is. Yeah. Seriously, I don't need to. So it's just that, yeah, he has that baritone quality to his voice. And when I hear his singing on his lower range, it's really rich. Bunyinya mewah kan, yang bawah tu besar, mewah, Yeah. heavy. Yeah, so I'm just thinking that could be his original voice character. Datuk, ni ada orang tanya, apa pendapat Datuk kalau lelaki nyanyi kepit? Saya tak tahu lah kepit dia tu kepit apa. Lagi? Tapi tapi saya tak tahu apa maksud dia orang dengan kepit. Kepit apa? Tak tahu. Apa yang dia orang kepit, I pun tak tahu. Tapi mungkin